Hai semua. So, hari ni saya nak isi sepadan lepas tu. Kita lepak-lepak je, santai-santai je, okay? Saya ada 5 pasu untuk hari ni. Yang ni saya beli dekat Shopee, baru sampai semalam. Sorry gelap sikit sebab lighting kat sini kan panas. So, dia punya cahaya tu tak apa nak bagus, tak apa. So saiz dia saiz L. Tapi kan bagi saya L ni agak kecil sebenarnya, sebab dia punya saiz tu dalam 20 cm je. Right? Tak apa, kita isi saja. Untuk yang nak belajar, kita kongsi sama-sama, okay? Hai Kak Aspa. Assalamualaikum. Hai Cik Nur. Okay, sepan ni korang boleh beli dekat Shopee. Saya beli banyak-banyak siap-siap. So shipping lagi jimat lah. Kalau korang ada kedai yang dekat-dekat yang dapat lagi murah, so boleh lagi jimat. Yang pertama sekali, saya selalu akan ukur dia punya tepi ni dulu. Terima kasih Kak. So yang ni saya akan letak dulu. Dia punya ni. Yang ni tak boleh buat kat dalam rumah sebab dia berabuk. Tapi kawasan rumah macam ni mana ada luar sangat pun. Nak tak nak kena buat tepi-tepi balkoni, dekat ruang-ruang macam ni. Nanti jenuh kita nak mengemas ni. Okay, potong. Saya isi dulu, nanti saya tunjuk Yang mana bekerja, selamat bekerja. Okay, kita isi dulu. Macam besar sikit, tak apa, kita potong sikit je. Kalau buat benda ni, korang kena tahan sikit tau, sebab dia punya habuk tu banyak gila. Kalau yang ada asma ke, yang ada sensitif dengan habuk, better pakai mask. Macam saya ni tak apa, dia biasa buat-buat benda macam ni. Tapi berabuk boleh tahan lah. Okay, tengok, dia akan ada ruang kosong macam ni. So dekat bawah ni, selalunya saya akan letak dengan kertas untuk jimatkan kita punya ruang-ruang yang ada. Dia 2 in 1 untuk jimatkan dia punya ruang. Dan juga kita boleh kurangkan kita punya span kat dalam, sebab dekat dalam tu kan kita tak guna. Hai Cik Zainal, terima kasih. Okay, kita padatkan dia dulu, boleh nampak kot. Kalau suara tak dengar minta maaf sebab saya buat dekat area balcony. So memang dekat dengan jalan. Dia punya apa tu orang cakap, bising. Kita tutup pintu sikit, okey. Yang ni dah kita sumbat dia je. Mana kertas tadi? Nanti kita buat. Span ni boleh beli dekat Shopee. Harga tak silap saya dalam, ada yang murah, ada yang mahal. Sebenarnya bergantung kepada nasib juga. Kalau korang pandai pilih yang murah, dapatlah murah. Okay, yang ruang tepi kita sumbat je. Sumbat je macam ni. Okay, okay, dah dapat. Dia akan lebih-lebih macam ni tau. Dia akan lebih, nampak tak? Dia ada lebih-lebih macam ni. So kita potong, buang je. Kita kemaskan dia. Okay, so dia akan ada ruang yang macam kecil-kecil macam ni. Okay, kita ambil baki-baki yang kita dah guna tu, yang lebih-lebih. Kalau tak boleh, kita pakai yang baru. Tapi ni memang berabuk sikit lah. Okay, sumbat dia je, bagi dia masuk.
Kalau tanya geng-geng yang buat gubahan, benda ni lah yang paling dia orang tak suka sebenarnya. Sebab berabuk dah lagi renyah. Sebab dia habuk dia nipis-nipis tu. Okay, see? Dah siap satu. Alright. So pasu yang kedua, mana dia? Yang ni saya beli. Dia punya packaging bagus. Saya nak potong dia. Macam mana ni? Dia terlalu sempurna sangat. So kalau korang nak cari pasu yang murah, boleh cari dekat Shopee sebenarnya. Dekat Shopee banyak, bukan setakat pasu, dia ada daun, lumut. Cuma kita kena pandai survey je lah. Ada yang share kontak saya kan, tanya pasal link-link semua. Bukan saya tak nak jawab, tapi saya minta maaf sangat sebab saya tak berpeluang untuk scroll balik saya punya Shopee punya sale barang tu untuk semata-mata untuk share dengan korang. At least saya dah bagi tahu dekat mana saya beli, contohnya dekat gift shop ataupun dekat Shopee. Ambil masa korang untuk scroll ataupun cari. InsyaAllah ada. Bukan saya nak berkira tak nak bagi link apa, sebab sebenarnya saya nak cari satu-satu balik tu memang susah. Bukan saya beli semata-mata pasu, saya ada juga beli barang lain. So saya nak cari balik yang history barang-barang lama tu memang buat saya malas. So ni pasu saiz M. Saiz M Harga dia alhamdulillah RM30. Okay. Seterusnya Allah. Tengok habuk dia banyak gila. Okay. Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Ni dah ngam-ngam kan. So saya potong je lah sikit kot. Potong tepi dia sikit. Dia sebenarnya tak ada pun apa orang cakap formula untuk kita letak span ni macam mana. As long benda ni kita rasa dia nampak kemas, nampak cantik, dah okey. Sebab nanti ending dia kita nak letak juga lumut atas dia kan. Cuma bila kita nak buat berniaga ni ataupun nak buat diri sendiri, kita nak benda tu kepuasan. So kita buatlah macam cantik-cantik sikit, bagi nampak dia kemas, bagi nampak dia cantik kan. So bila ni orang nampak pun sedap. Okay, kita potong dia. Okay, tengok dia akan ada ruang macam ni. Lebihnya kita akan letak sikit dia punya ni. Kita sumbat dia je. Yang mana baru nak buat orchid, belajar. Boleh, tak ada masalah belajar. Tak rugi pun kalau belajar. Kalau tak nak berniaga pun tak apa. At least boleh belajar, ada ilmu. Mana tahu satu hari nanti korang boleh buat berniaga juga. Hai Syah. Hai Ina Hassan. Terima kasih habiskan data untuk menonton live saya. Okay, kita kemaskan saja. Okay, dia akan nampak macam ni, tak apa. Yang ni kita biar dulu tau. So dia akan nampak macam apa, dia punya ni senter-senter ni, biar dulu. So kita kemaskan ni balik macam biasa. Step yang sama. Kita potong part segitiga. Kita masuk dekat sini je, ruang-ruang macam ni. Yang lebih tu tak apa, nanti kita adjust. Sebab dia memang macam tu dulu. Allah, bismillah kan. Okay,
Kita isi dia padat-padat dulu. Nanti baru kita adjust yang lain. Hari ni saya tak ada buat tutorial bunga ya, sebab saya just nak isi spine saja. Kalau bunga mungkin hari Jumaat ataupun esok insya-Allah kot, sebab saya punya bunga ataupun saya punya shipping belum sampai lagi. So dia ambil masa sikit. Kalau dah sampai bunga nanti insya-Allah saya akan buat untuk dia punya gubahan bunga pula. Tapi hari ni saya memang just nak letak saya punya pasu saja. Nak letak spine dia. Okay, so dah padat macam ni tau. So dia dah tak nampak ruang. Okay, tapi ada lebihan-lebihan macam ni. Kita potong je. Kita kemaskan dia. Okay. Okay, dah siap. Tengok habuk banyak gila kalau benda ni. So, second pasu dah siap. Sebenarnya cepat. Sebenarnya kalau kita dah tahu cara ataupun step dia, dia akan jadi cepat. Cuma kita tak tahan dengan habuk dia saja. Okay, second pasu dah siap. Sekejap saya ambil third pasu. Nah, ni pasu yang ketiga. Yang ni saya beli Hai, Assalamualaikum semua. Selamat berhujung minggu ke? Selamat bekerja. Okay, ni pasu yang ketiga. Yang ni macam yang pertama tadi. Cuma yang ini dia apa tu? Leper. Tadi tu tinggi kan? Ni leper sikit. Alright. Yang ni saya dah pernah beli banyak kali sebenarnya. Yang ni sesuai untuk kalau korang letak warna peach, warna pink, soft pink kan? Warna putih, warna dark purple pun cantik. Sebab dia punya yang ni dah sarat tau. Dia punya corak ni dah sarat. So kalau kita letak bunga yang plain ataupun bunga yang kosong, just nice. Kalau kita letak terlalu banyak bunga yang macam printed, macam corak yang polka dot, warna-warna yang terang, dia akan jadi messy. Dia tak nampak eksklusif. Itu pendapat saya lah. Sebab corak ni pun dah padat. So bunga atas ni biar dia nampak outstanding. Warna dark purple, warna putih, warna soft pink okey, warna grey pun cantik. Kalau yang putih tadi ni, kita boleh masuk dengan apa tu? Printed punya corak ataupun bunga yang bercorak boleh. Sama juga macam kita pakai baju korang perempuan kan, pakai baju kurung. Kalau contoh baju tu dah sarat dengan bunga, tudung selalunya akan kosong, kain pun akan kosong. So dia tak nampak messy. Kalau kain tu tudung tu dah bercorak yang sendai ataupun padat, baju selalunya akan kosong. Sama juga macam ni. Corak dah meriah, okey. So bunga tu kita guna bunga yang tak terlalu banyak corak. Setakat 2 warna tu just okey lah. Tapi kalau macam 3-4 warna yang printed, yang messy-messy tu, dia akan jadi nampak serabut. So kita gunakan yang corak, baru dia nampak eksklusif kat situ lah. Kalau korang nak letak warna lain, sebab taste orang tak sama, so terpulang lah kat korang.
Tapi kalau saya punya konsep, saya akan meshkan, bukan mesh lah, maksudnya saya akan tengok kesesuaian juga. Tapi kalau customer request, saya akan follow customer. Sebab kita berniaga, kita akan follow customer, bukan follow kita sendiri. Okay, dah siap. Okay, kalau buat benda ni, korang kena tahan satu je habuk dia. Sebab habuk dia paling fail saya nak adap. Tapi biasalah, bila kita nak berjaya ataupun kita nak keluar duit, mestilah kena susah sikit. Tak bolehlah semua senang kan. Tak apa, rezeki kita, tengok kita masuk je ni, isi dia kat ruang-ruang kosong macam biasa. Korang padatkan saja dengan yang sisa-sisa tadi tu. Aduh, mana dia? Kalau korang dengar bising-bising tu, sorry sebab saya buat dekat balcony, so memang akan bising sikit lah dekat dengan jalan. Ada yang buat bunga ke dalam ni? Maksud saya ada yang minat bunga ke? Kalau minat, buat je. Buat untuk diri sendiri dulu. Lepas tu pelan-pelan lah ambil gambar, masuk dekat Facebook, masuk dekat Instagram ataupun grup-grup WhatsApp contohnya. Cuba tanya, cuba ambil order. Jangan takut untuk ambil order sebab kita tak tahu selera orang kan. So kalau kita rasa tak cantik, mungkin orang tu rasa menarik. Kita just cuba nasib je. Saya dulu buat bisnes ni sama juga, tak berani macam tak confident kan. Tapi bila kita post, orang suka, dia selalunya akan recommend dekat kawan-kawan, recommend dekat jiran-jiran dia. Itu baru kita start masuk job. Kalau kita perak dalam handphone kita saja ataupun kita perak dalam rumah saja, orang tak tahu kita punya produk. So susah nak kita nak buat sale. Yang mana minat menggubah, buat saja. Kalau mungkin, kalau korang dah ada basic menggubah bunga, gubah orchid pun sama lebih kurang. Maksud saya macam cuma kita kena pandai mainkan dengan warna, meshkan warna dia. Kalau contohnya macam pasu yang sarat, korang boleh meshkan warna ni. Alah, sekarang ni korang cari dalam Instagram bersepa. Macam saya punya Instagram pun, kalau korang rasa okay, just ambil untuk reference. Ambil copy paste gambar-gambar saya pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh kongsi-kongsi rezeki. Renyah ya nak buat benda ni sebenarnya. Aduh. Okay, tengok dia punya kedudukan dia. So bila dah siap macam ni, kita rasa dah padat, baru kita akan potong. Kita akan buang mana lebih, lepas tu kita tambah lagi. Okay, tengok ini akan habuk gila-gila punya ni. Tengok. Okay, dah siap 3 pasu. Seterusnya, aduh, pasu yang keempat. Saya ada pasu saya besar sikit ni. Tip saya kan, kalau korang nak beli pasu dekat kedai Shopee, kalau contohlah kita kata nak beli 4 pasu kan, kita jangan beli satu bil tau. Contoh macam kita katalah harga satu bil ni, maksud saya korang beli 4
korang bayar sekali. Nanti bila packaging, dia akan hantar satu kotak tu 4 pasu. So risiko untuk pecah tu tinggi tau. So nanti rugi. Better korang beli buat 2 transaction. Maksud saya macam 2 pasu ni, okay, 1, 2, korang buat 1 transaction, 1 payment. Okay, dia punya ID ataupun reference number tu akan satu ini. Kemudian beli lagi 2 tu dengan bil yang lain. Bila sampai nanti dia akan ada 2 set. So risiko untuk satu pasu tu dalam pasu tu untuk pecah sangat rendah. Sebab saya dah pernah try. Ialah seller dia akan ikut apa yang kita order tau. Tapi kita, okay, contohnya korang just beli maksimum lah satu. Kalau yang besar macam ni, maksimum satu kotak tu mungkin 2 pasu. Tapi kalau yang kecil-kecil tu bagi saya, korang beli je dalam 3 pasu dalam satu bil. Harga sama, shipping tu rugi sikit lah. Maksud saya kalau satu shipping tu, contohnya kan, kalau satu bil tu shipping ni mungkin dalam RM10, RM15. Okay, maksimum. Tapi kalau risiko untuk pecah tu tinggi. Okay, tapi kalau korang buat 2 bil untuk, contohnya untuk 4 pasu, 2 bil, 2 sini, 2 sana. So risiko untuk pecah tu percentage dia kurang. Sebab dia punya dalam satu box tu dia letak 2 pasu saja. Korang bayangkan satu bil 4 pasu, satu kotak besar tu dia letak 4-4 sekali. Risiko untuk pecah tu tinggi sebab yelah bila nak pack padat kan. So bila seller pun panggil apa? Rider dia nak angkat kotak yang besar dalam tu 4 pasu pun dia macam tombak ambing. Risiko tu memang sangat tinggi. Itu tips saya kalau korang nak beli pasu yang besar macam ni dalam kuantiti yang banyak. Sebab saya dah pernah try tau. Saya beli pasu 4 pasu dalam satu bil sebab saya nak jimat shipping. Tapi jimat shipping betul, tapi datang pecah habis lah, rugi balik korang. So korang nak jimat shipping ke nak jimat pasu? Shipping RM4 lebih je. Pasu RM60-70 kan. Okay, dah sama juga macam step biasa. Hai semua, Assalamualaikum. Ni dah tengok saya ni dah sempat masak ke? Saya tak apa, hidup bujang. Masak pakai Food Panda je. Yang mak-mak ni dah siap masak. Mesti struggle kan anak-anak kat rumah. PKP pula. Lah pakai macam ni kan. Kita potong je lah sini. Habuk dia banyak gila. Korang isi je padat-padat span ni. Baru dia punya, dia sebenarnya tujuan nak bagi padat ni sebab apa tahu? Sebab kita tak nak bila kita cucuk bunga nanti dia bergoyang-goyang. Itu je. Sebab tak best lah bila kita datang bergoyang-goyang kan. Dia jadi macam tak menarik lah. So korang kalau nak tengok saya punya hasil kerja, saya punya design, saya punya harga, saya punya konsep bunga, boleh pergi dekat saya punya Instagram. Saya punya Instagram The Bunga, THEBUNGA by Mizan. Dekat situ saya ada design-design saya, harga. Sebab saya punya konsep, saya tak suka letak barang tak ada harga. So korang boleh tengok dia punya detail kat sana. Contohnya arrangement, one side arrangement ke, ataupun saya buat 360 arrangement, dia punya material, dia punya pasu jenis apa, warna bunga apa, berapa batang. Dekat sana saya akan display saya punya bunga dan juga detail kat situ. So kalau korang berminat boleh contact, kalau tak berminat tak ada masalah. So saya pun tak perlu nak receive banyak-banyak SMS untuk tanya harga, tanya material sebaliknya. Tapi ada setengah orang dia tak suka letak harga. Itu terpulang pada masing-masing lah. Cuma saya nak mudahkan orang
macam saya, sebab saya pun ada bajet saya nak beli barang kan. So saya akan tengok dulu harga dia berapa. Kadang-kadang kita nak comparekan dengan orang lain kan. So kita kalau ada harga ni, bagi saya lebih senang. Kita sebagai seller pun tak pening kepala, orang sebagai buyer pun tak sakit hati nak tanya banyak-banyak kali kan. So isi sahaja sampai penuh. Terima kasih Puan Nura Hamdan, Puan Nora Abu Sama, Khaira Nas, Cik Zainal Arifin daripada Johor. Cik Zainal ya, orang Johor. Jaga diri semua ya. Sekarang kes saya dekat KL, so kes non-stop Aduh, sebenarnya kan benda ni lah paling rimas sebenarnya nak buat. Saya sampai satu tahap tu, saya nak upah orang untuk isi Oasis ni dalam pasu je. Tapi alangkah bisnes ni kecil-kecil, tak mampu lagi, tak berbaloi nak upah orang. Baik kita buat sendiri. Nak upah orang takkan kita nak bagi RM1 dua kan. So kita buatlah sendiri. Susah-susah dulu tak apa kan. Betul tak? So macam ni juga sama. Lebihan-lebihan tu kita potong sahaja. Ada dalam saya punya live ni ada buat orchid ke? Saya tak berapa familiar sangat dekat page saya ni. Saya selalu online dekat saya punya IG saja. Page ni kadang-kadang saja. Okay, dah siap. Nanti kita letak lumut je lah. Okay. Yang ke-4. Aduh, banyak betul. Nanti kita kemas-kemaskan balik. Alright. Yang ke-5 dan yang terakhir. Tak apa, saya tak nak bubuh banyak-banyak. Habis masa korang kan. Saya tunjuk cara saya bubuh lumut. Lagi jimat masa. First, apa yang korang kena ada ialah brus ni. Korang clearkan ni dulu. Habuk ni serius. Okay, kedua, lumut. Lumut ni korang boleh beli dekat Shopee. Dia ikut gram sebenarnya. 100 gram, 200 gram, 500 gram. Ikut korang punya packaging, ikut kedai. So saya bukannya beli satu kedai yang sama. Saya akan scroll, ambil masa 5 jam, 6 jam untuk scroll. Bukan. Alamak, mana saya punya gunting. Sekejap saya ambil gunting saya. Sekejap ya. Tengok habuk. Sekejap ada lagi. Terima kasih. Tengok. Kan saya cakap benda kalau kita cari memang tak jumpa. Kalau kita tak cari dia keliling ada. Okay. Apa saya ada ni. Saya tunjuk macam mana saya letak orchid. Saya letak lumut dalam saya punya orchid. So gunting korang boleh beli kat kedai RM2 je. RM2 sekupang kat saya satu gunting ni. Betul lah. Yang besar dan senang untuk kita gunting. Kalau guna benda macam ni, sakit tangan lah nanti. Ini lagi besar, lagi senang. Okay. Gunting je. Kalau saya punya cara, saya tak suka terlalu halus. Sebab saya lebih suka dia nampak macam semula jadi. Dia tak terlalu halus. Dia just macam ada kasar-kasar, ada bentuk. Dia tak terlalu halus sebab saya tak suka terlalu halus. Sebab kalau terlalu halus tu ada orang yang blender tau, blender kering. Tapi saya lebih suka gunting sebab dia macam natural sikit.
Dia ada besar, ada kecil sikit. So kita korang gunting je. Yang ni pun habuk tau, sebab dia kutip daripada pokok kan saya rasa. Kalau korang nak cari dalam Shopee sebab dia ada jual ni benda-benda macam ni. Yang mana kalau baru nak mulakan minat ataupun baru nak mulakan bisnes, beli yang sikit-sikit dulu. Contohnya dalam 100 gram tu baru RM7, RM8 kot. So satu pack tu korang boleh dapat dalam, ikut pasu lah. Kalau saya macam pasu besar ni boleh dapat dalam 5-6 juga pasu. Sebab dia banyak. Dia memang dapat padat kan. Dia bila korang dah lerai-leraikan dia macam ni, so dia akan jadi banyak. Alright. Korang gunting je macam ni. Bagi dia hancur. Saya tak suka hancur. Ada setengah orang komen dekat saya punya page, kenapa tak hancurkan nampak kemas. Saya bukan tak nak hancurkan, sebab saya memang tak suka. Kalau orang suka hancurkan, go ahead. Sebab design masing-masing, taste masing-masing kan. Okay, bila dah hancur macam ni, okay, kita akan clearkan ni dulu. Okay, ni tujuan dia, kau tengok benda ni sangat berguna Okay, ngam. Alright. Kita letakkan gam. Gam ni boleh beli dekat, tengok, gam kedai RM2 je. Tak payahlah beli gam yang terlalu mahal. Sebab tujuan kita letak gam ni tak nak bagi lumut tu terbang je. Contoh kita letak dekat rumah ada kipas kan, tak nak bagi lumut tu terbang. Bukan kita tak nak bagi dia memang betul keras kat situ, tak. Kita just tak nak bagi dia terbang saja. So tak perlulah beli sampai RM50, RM30 gam saja. Ini korang guna gam macam ni, boleh campur air sikit kalau terlalu pekat. Tapi kalau saya, macam saya dah malas, kita letak je gam macam ni. Yang penting kat hujung-hujung ni je. Okay. Alright. So, mana spatula dia tadi Oi. Okay. Yang penting korang letak dekat tepi-tepi ni. Sebab nanti dia akan kalau dia meleleh ataupun dia terkena pasu, korang biar je. Sebab yang ni transparent bila dah kering nanti. So dia tak ada masalah pun kalau dia tak ada lekat macam bekas-bekas gam. Dia transparent. Okay, kita buat macam biasa. Lagi banyak gam lagi bagus sebenarnya, sebab dia akan lagi kuat lekat dia. Okay, spatula ni nanti orang tanya pula kan beli kat mana. Beli dekat kedai RM2. Tiga keping RM2 sekupang. Dia ada besar, kecil dan paling kecil. Okay, dah macam ni kan. So alright, ni tak tepi dulu. Ambil lumut ni. Terima kasih Cik Zainal. Okay, ambil lumut ni. Kita letak dekat tepi-tepi dulu. Ambil tangan macam ni. Letak tepi-tepi macam ni. Macam tu. Saya tunjuk Kita letak dekat tepi-tepi dia dulu. Yang terkeluar ni biar je, sebab dia nampak kemas sikit. Bukan nampak kemas, nampak macam rare sikit lah. Okay, kita pusingkan dia. Yang tepi-tepi ni dulu. Sebab apa kita pun tepi dulu tau? Sebab saya pernah buat, mula-mula saya buat dulu, saya buat tengah dulu. Sebab selalunya kita akan isi ruang tengah dulu. Tapi bila kita buat ruang tengah dulu, dia akan jadi macam serabut. Benda macam ni, bila kita buat, kita belajar, dia akan automatically kita akan tahu kenapa kita kena buat tepi dulu, kenapa kena mula daripada tengah dulu. So, bila korang buat, kalau saya cakap mungkin korang tak dapat tak dapat apa bang ya, tak dapat nilai kenapa macam ni. So bila kita buat sendiri, kita tahu okey kenapa kena letak tepi dulu. So bila kita letak dekat tepi dia dulu, dia akan nampak kemas je. Dekat tengah tu tak apa, kita isi kemudian. Okey, macam ni. Okey. Selalunya kan saya akan buat benda ni, saya akan buat siap-siap semua. Maksudnya kalau ada 5 pasu, saya akan buat 5 pasu. Sebab benda macam ni, buat dia sekejap, nak mengemas dia lama. Itu yang buat saya jadi malas tu. Okey.
Yang lebih ni kita ambil je. Sayang nak buang. So baru kita isi kat tengah dia. Tengok. Kita isi kat tengah dia je. Dia lumut ni jangan terlalu banyak ataupun terlalu padat sangat, sebab nanti tujuan lumut ni dia nak kita nak dia cover kita punya ruang-ruang putih ni saja. Maksudnya kita nak nampak macam yelah macam rumput kan, dia nak nampak macam hijau-hijau. So kita nak letak dia jangan terlalu tinggi, terlalu tebal, terlalu banyak sangat, nanti dia padat sangat jadi macam padang bola pula. So kita just macam sekadar menutupi ruang-ruang kosong saja. Okay. Tengok, dah siap. Okay, tengok. Kalau yang ada lebihan-lebihan macam ni, kalau saya biar je, sebab saya nak nampak dia macam lebih ke arah kesemula jadian dia. Okay. So ini dah siap tau. Tapi ini, walaupun kalau saya kan, kalau kita letak gam ni dengan ni, potensi untuk dia terbang ataupun dia jatuh tinggi. Contoh saya tengok kita terbalikkan dia tengok. Ada kan? So, tak apa. Saya punya cara, saya akan dalam ni saya campur air dengan gam. Maksudnya 2 sudu air, contohnya kan, 1 cawan air, 1 cawan gam. So kita goncang dia, kita spray kat atas ni. Kita spray kat atas ni. Apa tahu tujuan dia? Spray kat atas ni. Tadi kita letak gam kat bawah. Okay. So bahagian bawah tu dah lekat dengan gam. Right. Bahagian atas ni, dia still lagi tak ada connection dengan antara satu sama lain. That's why dia boleh terjatuh. So function gam ni, okay, function gam ni untuk kita bagi dia connect bahagian atas pula. Okay. Tapi jangan letak gam yang padat tau. Maksud saya, macam saya cakap tadi, korang isi air 1 cawan, gam pun 1 cawan. So dia macam just nice lah, manja-manja, nak lekat-lekat manja-manja macam tu. Kita bukan nak lekat dia sangat, cuma kita nak halang dia daripada terbang kalau kena angin ataupun kita nak ubah apa-apa nanti kan. Okay, dah siap. Gam ni sama juga, saya guna gam yang latex ni juga. Betul dia, kalau kau nak tahu latex ke tak kan, korang beli je gam yang warna putih. Dia punya ni warna putih, bukan warna jernih tu. Kalau warna putih, dia punya sticky tu, dia punya kekuatan untuk lekat tu lagi tinggi. Kalau tak ada, pakai gam sekolah pun boleh. Gam sekolah anak-anak kan, yang 2 kupang, 3 kupang tu boleh. Letak banyak-banyak sikit, dia lekat lah. Okay, dah siap 1 pasu. Simple kan? Nampak nampak simple, tapi azab dia orang yang buat dia tahu. Yang ni korang jemur je lah, biar dalam 1 hari dah kering, dah boleh proses untuk cucuk bunga dia. Okay, hari ni saya rasa itu je kot. Yang lain berabuk tu. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, janganlah tanya saya link ke link, share link. Bukan saya tak nak bagi, tapi saya tak ada masa sebenarnya. Saya pun ada benda lain nak buat. Tapi bila yang saya marah ni, ada orang yang macam without say Assalamualaikum, hi ke apa, just terus tanya, barang beli kat mana? Dek, kita ni orang Melayu, orang Islam, cubalah bagi salam, hormat sikit. Awak nak tanya orang, okay, nak kongsi, nak ambil ilmu daripada orang, cuba bagi adab. Bila awak tak ada adab, orang nak jawab tu pun macam malas. Okay, saya bukan tak nak bagi, saya penat nak mencari dalam satu-satu benda. Sebab saya macam cakap tadi, satu rumput ni bukan satu kedai yang satu je saya beli banyak kedai. So saya nak share mana satu pun saya tak pasti. Itu baru rumput belum pasu lagi. Ini 1 pasu dari 5 kedai. Pasu kedua mungkin dari 6 kedai. So saya nak cari list down balik saya punya history untuk satu link untuk orang yang tak beradab macam dia. Itu membazir masa saya. So kalau nak tak, janganlah kata saya tak nak kongsi. Kalau saya tak nak kongsi, saya tak ada pun upload video ataupun upload gambar. Saya nak kongsi untuk orang yang minat dan juga usaha. Janganlah
semua benda kita orang nak suap. Saya masa buat bunga dulu, saya tak pernah tanya orang tau. Maksud saya tengok dekat YouTube, saya tengok dekat gambar, Pinterest, dekat Google, cara-cara gubahan. Dan saya ambil masa berhari-hari untuk cari barang-barang tu. Contoh saya bagi bunga. Kalau korang nak beli bunga, macam saya sendiri sampai sekarang, saya tak pasti bunga tu okey ataupun tak. Okay, saya akan beli sebatang dulu ataupun 2 batang. Okay, kalau saya datang tu, kita dah dapat sini, kita dah pegang, kita dah rasa, insyaAllah kita boleh beli next dengan kuantiti yang banyak sikit. Itu dinamakan modal. So kalau kita harapkan orang je yang macam sharing semua untuk bagi kat awak, apa function awak untuk improve diri awak? Sebenarnya ramai je yang buat bisnes yang boleh berjaya disebabkan dia susah dulu. Okay, kalau boleh beradab. Bila awak beradab, tak kisahlah nak tanya orang ke, nak beli barang kat tepi jalan ke. Bila awak ada adab, orang nak layan awak pun bagus. Saya bukan tak nak kongsi rezeki. Saya lebih suka orang tu buat sendiri. Macam ada masa dia boleh buat sendiri. Sebab bila awak buat sendiri, buruk ke, cantik ke, kepuasan dia lain tau dengan awak beli. Sebab bila awak beli, awak tak tahu susahnya ataupun senangnya nak dapat satu-satu bahan tu. So kita punya value untuk hargai tu kurang. Bila awak buat, awak tahu awak punya value nak dapatkan rumput, nak isi span, nak isi lumut. So dia punya value tu lagi tinggi. Okay, so kalau orang yang baru nak berjinak-jinak dengan orchid ni, tak ada masalah. Korang boleh tanya saya. Okay, dengan masa yang saya ada lah, saya akan reply insyaAllah. Mungkinlah awak tanya pukul 10, saya reply pukul 12 ke pukul 1 je lagi. Tapi janganlah expect awak tanya pukul 10, 1 minit saya akan reply. So